Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalam ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, para salafus salih, serta semua muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur yang berbahagia, Tuan Haji Zakaria bin Muda selaku pegawai penolong pendidikan daerah Kuala Nerus yang telah menganjurkan dan bersusah payah telah menganjurkan program tazkirah ringkas sempena Ramadan 1442 Hijrah, yang mana saya diberikan tajuk yang agak ringkas dan dalam waktu yang agak padat 15 minit ni, iaitu mengenai dengan adab-adab, hikmah atau ganjaran puasa yang kita boleh sentuh, yang kita boleh berkongsi pada hari ini, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini merupakan program yang julung kali diadakan, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak PEDIS yang juga antara penganjur yang mengadakan program tersebut, program ini. Jadi kita harap mudah-mudahan program tazkirah ni dapat memberikan suntikan yang bermakna kepada semua lah, insya-Allah. Dan saya bukanlah orang yang selayak yang untuk cakap. Ada lagi ramai lagi sahabat kita di kalangan guru-guru agama yang lain yang lebih layak, insya-Allah. Alhamdulillah, bila diberikan sedikit permintaan, saya cubalah sekadar yang mampu, insya-Allah. Nama saya Saharim bin Ahmad. Saya berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Bukit Tunggal. Diamanahkan sebagai mengajar guru bahasa Arab di sekolah tersebut. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita hari ini menyambut Ramadan 1442 Hijrah, yang kita semua sedia maklum Allah Ta'ala sebut banyak kelebihan, ganjaran-ganjaran yang telah disediakan. Sebagai mukadimah yang tuan-tuan semua sedia maklum, ayat ini setiap kali kita sebut tazkirah Ramadan, kita akan baca ayat ini. Sebab apa? Momentum bahawa sesungguhnya kita kena tahu di mana dalil utama kita nak buat ibadat, ibadat khusus ini. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Allah sebut permulaan ayat ini, wahai orang-orang beriman. Maknanya kita kena ingat, ini offer, ini ganjaran, anugerah Ramadan ni khusus untuk orang beriman. Yang kita tahu hari ini ada juga orang yang non-Muslim yang bersungguh-sungguh nak puasa. Bersungguh-sungguh nak puasa kerana seronok dia mari Ramadan untuk berpuasa bersama orang Muslim. Mungkin antara tujuan dia mungkin nak merasakan makanan sedap Ramadan, nak amal diet Ramadan, ataupun seumpama dengan dia. Di antara adab yang saya nak tekankan di sini, tuan-tuan, ialah satu adab yang paling penting untuk kita nak menyambut Ramadan ini, ialah betulkan niat, tuan-tuan.
Ini yang perkara asas. Sebab itulah kita melihat bila Nabi SAW sebut hijrah, hijrah ke Madinah, siap Nabi sebut hadis yang famous. Bagaimana hijrah tu hebat, hijrah ni dahsyat. Cerita hijrah ni hingga kan Nabi sebut di antara kelemahan seseorang tu apabila dia salah niat. Bila mana disebutkan hadis ni, bahkan ulama-ulama pun meletakkan hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap kerja buat itu dengan niat. Kalau niat molek lah. Jadi adab yang pertama yang saya cuba nak tekankan di sini tuan-tuan ialah sebelum kita memulakan Ramadan, kita dah pasang niat yang elok. Sebelum kita nak berpuasa, niat kena letak dalam hati kita, bukan mari Ramadan ni sedaplah kita, tahun ni boleh diet sikit. Tuan-tuan, kalau ada niat-niat yang menyeleweng daripada apa yang sebenarnya kita harapkan, itu kena baiki balik, kena kembali ke pangkal jalan. Kita kena betulkan niat kita, tuan-tuan. Adab yang paling utama niat. Bukan niat nak sihat, bukan niat sebab diet, bukan niat untuk mendapatkan ganjaran-ganjaran duniawi, yang mana kita tahu banyak hikmah dia. Bila sebut puasa ni banyak hikmah dia. Antaranya sihat. Siapa yang tak mau sihat, tuan-tuan? Kalau sebut sihat, semua orang nak sihat. Hatta orang sakit, memanglah kita yang sihat nak sihat semua. Orang yang sakit, dia nak sihat. Tidak ada seorang pun yang normal yang mendoakan biar aku sakit sebagainya, kecuali orang yang dah putus asa hidup sebagainya, itulah. Tapi kesimpulannya, kita mengharapkan kawan kita yang sakit pun kita minta sihat, kita yang sihat pun kita minta jauh daripada sakit. Kalau dia uji, kena sabarlah. Kalau dia uji, kena sabar. Tuan-tuan, inilah di antara hikmah adab yang utama kita kena ingat, bahawasanya kita kena betulkan niat. Innamal a'malu binniyat. Tak perlu saya sebut yang banyak-banyak lain. Memadai saya sebut hari ni tentang niat je. Kerana apa? 15 hari kita ni dipilih oleh Tuan Haji Zakaria. Dia pilih lebih kurang 15 orang penceramah di kalangan sekolah kebangsaan dan sekolah menengah untuk mengisi slot-slot tazkirah ni. Jadi masih pada beliau atas usaha keras yang telah diadakan. Cuma saya nak sentuh sikit je, maknanya ada kesempatan yang ada ni, bahawa kita ni kena ingat anugerah Ramadan ni satu anugerah yang besar. Apa guna kita berdoa selama berbulan-bulan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita berdoa hampir 3 bulan dah. Bulan Rajab kita minta, ya Allah berkatilah kat aku di bulan Ramadan, bulan Rajab. Masuk sama Sya'ban, kita minta, ya Allah berkatilah aku di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, kita minta, ya Allah berikan kesempatan usia untuk sampai Ramadan. Tiba-tiba malangnya kalau kita masuk Ramadan, buat relax je, buat tak kisah je. Puasa pun ambil nama puasa je, tak jaga lidah kita, tak jaga pendengaran kita, tidak jaga lidah daripada cakap benda-benda yang sia-sia. Kalau setakat tahan makan minum, siapa pun boleh buat. Orang yang non-Muslim pun boleh buat. Tapi puasa kita ni menahan segala-galanya, melakukan benda-benda yang bukan sekadar batal puasa, bahkan melangkaui benda-benda tersebut. Melangkaui daripada benda-benda yang membatalkan puasa, bahkan benda makruh, benda-benda lara sekalipun. Sebab itulah kita kena lihat di antara kelebihan disebut dalam kitab hadis riwayat Ad-Dailami menyebut, di antara kelebihan orang puasa ni, puasa je. Somtus shaim. Hadis lain sebut, somtus shaimi tasbihah. Adapun disebut dalam hadis, dikatakan puasa orang Muslim itu puasa je, tak buat benda pun. Puasa orang Muslim itu tasbih dah. Tasbih. Masya Allah. Belum tasbih lagi, tapi orang yang berpuasa tu dah tasbih dah. Wa naumuhu ibadah. Hebat tuan-tuan, orang puasa ni. Tidur orang puasa ibadat dah. Masya Allah. Jadi
Tuan-tuan, kalau puasa tidur biasalah. Ibadat dah orang kata. Ibadat dah puasa. Itu. Wa du'auhu mustajab. Adapun kalau orang tu dia puasa, dia berdoa pula, mustajab doa dia. Masya Allah, tabarakallah. Ini satu kelebihan yang besar yang kita kena ambil rebut peluang. Wa amaluhu mudha'af. Ni ya. Dan kalau dia beramal, dia tak tidur saja, dia tak hanya puasa saja, tak tidur saja, dia tak berdoa, bahkan dia beramal soleh. Dia baca Quran, dia berzikir, dia sembahyang sunat. Man qama, dalam hadis yang lain, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ni ataupun riwayat yang lain, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban. Yang mana hak ni yang kita nak ni, hadis riwayat Abu Hurairah disebut bahawasanya dalam kitab Bukhari Muslim, orang yang mendirikan Ramadan, orang yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, bukan dengan sebab kebendaan duniawi, bukan dengan sebab manfaat duniawi, tapi dengan manfaat akhirat. Dia nak puasa dengan sebab niat dia, nawaitu dia ialah mengharapkan keikhlasan, mengharapkan ampunan. Maknanya kerja buat dia dengan iman. Allah Ta'ala suruh puasa, biarlah tahun ni panas sangat, puasa juga. Sebab apa? Mengharapkan redha Allah Ta'ala. Buat apa yang Tuhan suruh. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan, antara ganjaran yang paling besar yang disediakan oleh Allah Ta'ala ialah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dalam riwayat lain kata wa ma ta'akhkhar. Ni keampunan besar. Bulan Ramadan, bulan maghfirah. Bulan Ramadan, bulan rahmat. Bulan yang diberi pembebasan, yang tersedia maklum bahawasanya bulan Ramadan ni, mari bulan Ramadan, pintu syurga dibuka seluas-luasnya. Pintu neraka ditutup seapa-apanya. Jadi, kalau kita orang yang normal lah, logik akal kita ni tak ambil peluang. Tak. Kalau syarikat pasaraya ke apa-apa dia buat promosi, tak, jualan apa-apa jualan online hari ni dia buat promosi, sanggup kita tunggu siang malam, tak, nak beli barang murah ni RM1, contoh-contohlah, saya tak sebut lah syarikat apa-apa, sanggup berjaya malam nak berebut, nak dapat harga yang murah. Ini hak duniawi. Alangkah malangnya kita, tuan-tuan, kalau kita hari ni gagal nak ambil peluang, datang Ramadan duduk saja, duduk relax, tak ambil peluang, kitalah orang paling rugi, tuan-tuan. Jadi saya ambil kesempatan pada hari ini, mudah-mudahan yang sudi mendengar tazkirah yang tak seberapa saya ni dan dapat mengamalkan, saya ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada semua, insya-Allah. Walaupun ringkas tetapi padat, saya harap mudah-mudahan paling penting kita betulkan niat kita, kita muhasabah dan kita minta ampun dengan Tuhan. Mudah-mudahan peluang Ramadan tahun ni jangan disia-siakan. Mustajab doa. Kita mintalah apa doa yang kita nak pohon, minta mudah-mudahan Allah kurniakan, insya-Allah. Jadi saya rasa cukuplah untuk sesi ini. Segala kekurangan saya mohon maaf. Kalau ada kesilapan saya mohon maaf, dan saya harap mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada semua, insya-Allah. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penganjur yang berjaya menganjurkan program ini. Mudah-mudahan dapat diteruskan untuk sesi yang akan datang, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa dan berbuka kepada semua muslim muslimat sekalian.